Berikut adalah pendedahan bekas Setiausaha Pemuda Keadilan Lokman Nur Adam. Tian Chua pernah terlibat mengatur pertemuan saudara Azmin Ali, saudara Khalid Jaafar dan Datin Sri Wan Azizah sendiri hadir dalam pertemuan dengan George Soros. Pertemuan ini pertama sekali, ini pertemuan yang cukup tidak beretika. Pertemuan ini berlaku tahun lepas. Dalam pertemuan ini, yang menyebabkan kami tahu tentang benda ini ialah kerana berlaku perselisihan pendapat. Ada sikit salah faham di antara wakil Tian Chua, seorang kawan wanita dia, yang hadir dalam pertemuan itu membawa 3 orang ni, Azmin Ali, Kak Wan dan juga Khalid Jaafar. Wakil tu nak masuk sama ketika bertemu dengan Soros. Kan? Tetapi ketika tu Azmin tak bagi masuk. Sebab Azmin nak minta duit dengan Soros. Dia takut ada saksi yang nampak benda tu. Jadi itu yang Izam report pada saya, pada Hamdan Taha, pada Zahid Marif. Dalam kita punya inner circle punya discussion. Jadi itu yang menyebabkan saya tahu tentang pertemuan ini. Jadi pertemuan ini pertama sekali. Permergian mereka ni jumpa Soros pun tak pernah dilaporkan kepada MPT. Saya ahli MPT Keadilan, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Keadilan. Tak pernah dilaporkan. Dan selepas pertemuan itu juga, MPT tak pernah dilaporkan tentang perjumpaan ini. Okey, pertama sekali, kalau benda ni dilaporkan kepada MPT, saya tak fikir ada orang Melayu yang sanggup terima duit daripada Yahudi. Kan? Macam mana kita yang mengatakan diri kita ni nak menegakkan keadilan dan mengatakan kita ni nak menegakkan kebenaran, kita boleh terima dana daripada seorang Yahudi, seorang penjangak mata wang yang telah merudumkan ekonomi Malaysia pada tahun 1997. Kita boleh ambil duit ni untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Jadi kalaulah kita ambil duit Soros, kita ambil duit orang Yahudi ni, maknanya katalah selepas ini kita berjaya memerintah. Apa akan berlaku? Kita akan jadi sebuah kerajaan yang akur dengan telunjuk orang Yahudi. Sedangkan saya tahu dalam akaun rakan karib dia, Rahman Adnan, bekas pengarah IKD, ada 6 juta ringgit pada tahun 1999. Yang Izam buat pengakuan dia diterima 1 juta daripada ni 250,000 US dollar. Dia beritahu macam mana sangat cemas dia bawa masuk duit tu daripada Tambak Johor masuk ke Malaysia. Dan bila saya tanya mana pergi duit ni, Izam mengatakan duit ini dia buat poster. Saya tanya dia takkan buat poster Anwar Ibrahim. Dia kata dia buat poster Anwar Ibrahim yang gambar Anwar dan bawah tu ada 4 orang presiden Barisan Alternatif. Saya cakap takkanlah sampai 1 juta. Dia kata 1 juta. Allah Ta'ala nak tunjukkan, saya siasat, saya dapat tahu bahawa kos untuk buat poster tu cuma 110,000. Dibuat oleh Datuk Sanusi Abdullah. Sanusi ni. Okay. Balance je 890,000 mana. Contoh macam ni kan. Duit masuk berjuta-juta ringgit. Daripada akaun Khalid Jaafar. Kan? Daripada yang ni daripada New York. Kan? Duit masuk berjuta-juta ringgit. Ini, okey, yang ini bukti menunjukkan bahawa Khalid Jaafar menyimpan dana di Citibank New York. Dan mereka tunjukkan kepada saya betapa kotornya apa ni saudara Khalid Jaafar, Azmin dengan Izam. Jadi benda-benda macam ni semua, bukannya parti tak tahu. Itu sebab bila Izam keluar, Izam boleh banner banglo ni. Ini jelas. Mana dia nak cari duit banglo ni? Dia dah ada satu rumah dekat Kelana Jaya, Seksyen 7. Bapak dia pun ada satu rumah di Kelana Jaya, Seksyen 7. Kan? Dan rumah ini, dia kata dia beli rumah ni, cash kan? Ni semua dia banner tunai. Dia kata dia buat tanpa apa ni, dia buat dengan menjual rumah di Kelana Jaya. Saya dah cek. Dan saya sendiri tahu hari-hari Izam duk telefon minta cari orang untuk beli rumah ni. Kan, sebab dia nak pakai duit untuk pilihan raya akan datang. Rumah ni masih belum jual, cuma dipindahkan ke nama adik dia yang kerja nurse ni. Tak betul dia. Jadi memang tak betul lah yang dia dah jual rumah yang lama untuk beli rumah baru. Rumah ni dibina tanpa sebarang apa ni loan, tanpa sebarang loan perumahan. Tanah pun dekat 14,000 kaki persegi, kan? Saya tengok signage yang diletakkan di dekat dengan rumah dia tu, di tanah-tanah situ. Kawasan tanah situ RM40 satu kaki persegi. Kalau 14,000 lebih kurang dalam 560,000. Bangunan ni saya tanya dengan kontraktor.
Sebab bapak dia beritahu dengan saya dibuat dengan RM300,000, RM350,000. Saya tanya dengan mana-mana kontraktor, dia kata no way boleh buat rumah ni dengan harga RM350,000. Tak boleh. Tapi bapak dia kata RM350,000. Okey, katalah RM350,000. Campur RM210,000 tanah punya harga. Dah RM560,000. RM560,000, kemudian bila dia pindah ke rumah ini, dia telah bagi orang semua dia punya perabot-perabot dia. Dan dia import kayu jati daripada Jepara, daripada bawah sampai ke atas rumah dia. Bilik anak dia semua sekali penuh dengan kayu jati Jepara. Saya tahu dia terima duit ni. Tetapi duit yang dia terima pukal tahun 1999 ni dia simpan. Dia simpan untuk dia live lavishly, dia hidup mewah untuk 5 tahun akan datang. Kan? Dan daripada masa ke semasa bila dia nak buat program, contoh nak buat demonstrasi, saya cakap dengan dia saya perlukan RM5,000. Okay? Apa yang dia akan buat? Dia akan minta dengan Datuk ni RM10,000, dengan Haji ni RM10,000, dengan orang ni korporat ni RM10,000, dengan orang ni di RM10,000. Si A mungkin bagi RM8,000, yang B bagi RM7,000, yang C bagi RM5,000, yang D bagi RM4,000. RM5,000 saja diberikan kepada saya. Balance dia ambil. Faham tak? Dah lah dia tak pakai yang bajet besar tu, dia ambil pula yang kecil-kecil ni. Lepas program, saya bagi resit pada dia. Contohnya resit printing RM1,400. Dia akan minta pula dengan orang ni. Kadang-kadang dia jumpa orang ni balik. Kan kata dia minta RM10,000, orang tu bagi RM7,000. Kan Datuk Kamarul pun selalu kena minta ni. Kan? Katalah dia minta RM7,000, orang tu bagi RM3,000 lah kan. Dia akan tunjuk, ni kurang lagi RM1,400 ni Tok, tolonglah. Kan? Dengan orang ni pun dia minta lagi. Satu bil tu dia boleh guna untuk minta dengan 2-3 orang. Jadi betapa kotor dia. You just imagine lah kan. Macam mana saya nak biarkan dia tengok benda ni berlaku? Sedangkan dalam akaun pemuda RM300 lah. RM300 ni. Itu sebab sekarang ni, orang keadilan ni, selagi dia tak pecahkan mental block dia. Mental dia yang mengatakan kalau Azmin hilang, maka parti keadilan akan musnah. Kalau keadilan hilang, maka kalau Izam hilang, maka parti keadilan akan musnah. Mereka perlu pecahkan dia punya mental block ni. Dia kena tengok potensi bagaimana parti keadilan ni boleh dihidupkan sekiranya duit ni tak diselewengkan lagi. Okay. Apa akan berlaku? Okay. Pertama sekali dari segi hukum. Okay. Dari segi hukum, dari segi Islam, dari segi hukum. Boleh tak kita undi parti yang macam ni? Haram hukum dia. Sebab parti ni jauh lebih teruk daripada parti yang mengamalkan rasuah. Okay. Orang yang mengamalkan rasuah, dia menerima habuan, luluskan sesuatu, dapat habuan. Sebagian besar dia belanjakan untuk diri dia, sikit dia tempias untuk anak buah dia. Okay. Tetapi parti ni jauh lebih teruk. Parti ni terima dana yang disumbangkan oleh orang ramai untuk perjuangan. Kalau yang bukan Islam derma ni, dia mungkin derma biasa je. Tetapi kalau orang Islam derma ni, ada di antara mereka yang menderma atas dasar Islam. Belanjalah sebahagian ke harta kamu di jalan Allah. Maka mereka menganggap apa yang mereka sumbangkan ni adalah sesuatu contribution mereka untuk Islam. Kan? Ada juga yang niat akad zakat ni, niat zakat. Maknanya menggelapkan duit derma ni sama dengan menggelapkan duit zakat. Ini bukan hanya keadilan. Tetapi sesiapa juga, parti politik juga mana pun, contoh macam PAS. Okay, ini PAS, itu sebab PAS ni dalam aspek sekarang ni, apabila PAS bersekongkol dengan keadilan, mana bekerjasama dengan keadilan, PAS juga akan affected. Sebab apabila hukum untuk mengundi orang yang parti yang melindungi orang yang gelapkan duit derma ni hukumnya haram. Kita tanya sendirilah ulama-ulama PAS, apa hukumnya kita mengundi parti politik yang bersekongkol dengan parti yang melindungi orang yang gelapkan duit derma? Ini kita boleh tanya dengan pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan, apa hukumnya? Tetapi satu benda yang mereka tak faham ialah, apabila mereka meletakkan keutamaan kepada hubungan mereka dengan keadilan dan menafikan saya, mereka secara tidak langsung telah meletakkan kepentingan